Dari cahaya lampu malam di bilik itu, aku seolah-olah terperasan ada bayangan seseorang berdiri di sebalik skrin yang berada di sisi katil Maria. Assalamualaikum dan hai, ini adalah sambungan kisah daripada video sebelum ini yang bertajuk Kisah Seram Bekerja di Hospital. Ini adalah kisah daripada cerita Cik Lan. Si suami menghantar isterinya yang di dalam kesakitan yang teramat sangat. Namanya Maria dan sedang hamil anak mereka yang ketiga. Dia dikerahkan ke ward bersalin setibanya di bahagian kecemasan hospital. Doktor perbidanan yang menjaga sepanjang kehamilan Maria, Dr. Aziz pun sedang bertugas pada dini hari itu. Maria mengadu sakit perut dan kesukaran untuk bernafas. Pada mulanya disyaki mungkin sudah tiba waktu untuk bersalin, tetapi kandungannya baru mencecah 8 bulan. Setelah diperiksa dengan terperinci, Maria didapati cuma diserang penyakit gastrik. Dr. Aziz menyuruh aku untuk membancukan ubat untuk melegakan kesakitan yang dialami oleh Maria. Setelah kesakitannya yang berkurang dan apabila ditanya, Maria mengaku bahawa dia sengaja melambatkan makan siang kerana perasaan tersinggung dengan pembantu rumahnya. Doktor dan suami Maria pun pulang. Hanya Maria saja dibenarkan pulang pada keesokan hari. Pada malam yang malang itu, kesemua bilik di ward itu kosong kecuali bilik yang digunakan oleh Maria. Aku tergerak untuk memeriksa keadaannya sebelum pulang ke rumah. Dari cahaya lampu malam di bilik itu, aku seolah-olah terperasan ada bayangan seseorang berdiri di sebalik skrin yang berada di sisi katil Maria. Aku masuk dan menyingsing tirai itu, tetapi tiada apa-apa. Kelihatan pula Maria sedang tertunduk dari katilnya sambil termuntah-muntah. Aku pun bergegas menolongnya. Bila baringkan dia, aku lihat muka Maria sudah pucat lesi, bagai tiada darah. Matanya hitam telah naik ke atas. Hanya putih saja yang kelihatan dan seluruh anggota badannya terkejang-kejang dan menggigil dengan kuatnya. Dia seperti dalam kesurupan. Aku menekan butang kecemasan lalu mengambil tuala kecil yang sedia ada untuk menahan gigi dari mengetap terus dan menggigit lidah, sekaligus cuba memberhentikan darah yang banyak sekali membuih keluar dari mulutnya. Sarung bantal yang putih telah bertukar warna menjadi merah kehitaman. Seorang lagi jururawat datang ke bilik untuk membantu dan menelepon doktor. Dalam masa 30 minit kemudian, Dr. Aziz pun tiba. Maria sedang kuat meracau. Aku bersama rakan jururawatku sedang menahan tangan dan kakinya supaya dia tidak berupaya untuk menyakitkan diri selanjutnya. Tekanan darah meloncat sehingga ke tahap 250 BP. Doktor menyuntikkan ubat penenang dan Maria dengan perlahan beransur reda. Kami pun segera memindahkan Maria untuk melakukan operasi kecemasan. Sedihnya, Maria meninggal dunia semasa dalam pembedahan kerana kehilangan banyak darah dan beberapa saluran darah otak telah pecah kerana tidak dapat menampung tekanan darah yang terlalu tinggi. Bayi perempuan dalam kandungannya dapat kami selamatkan. Selepas kejadian itu, aku serta para jururawat dan doktor yang lain kadang-kadang ternampak bayangan Maria merayau-rayau di dalam ward itu dengan pakaian bersalin biru muda yang pudar dan kemudian gaib bila menembusi tembok-tembok. Ada kalanya terdengar ia menangis teresak-esak sambil berjalan berampungan mungkin mencari anaknya yang hilang. Ada seorang kakak yang menjadi ketua jururawat di bahagian unit kecemasan. Kak Susi namanya. Dia juga ada menceritakan pengalaman sepanjang bekerja di unit tersebut. Sebagai jururawat baru, sememangnya dia takut dengan gangguan paranormal begini. Tetapi kerana minat yang mendalam dan gairah dengan pekerjaan dan rakan-rakan sekeliling, dia dapat menguatkan semangatnya untuk kekal bekerja hingga ke hari ini. Ini pula adalah kisah daripada Kak Susi. Nantikan pada part ketiga seterusnya.